Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Gempak dan berita baik sebenarnya. Kita ucapkan tahniah kepada ahli parlimen DAP berkaitan dengan saman fitnah terhadap ahli Dewan Undangan daripada Parti PAS. Jadi sahabat semua, ini antara satu lagi bukti bahawa pemimpin-pemimpin PAS maupun ahli parlimen maupun ahli Dewan Undangan Negeri, mereka ini memang tidak lain tidak bukan makan, minum, tidur, bangun dan masuk dalam tandas. Semua apa yang mereka fikirkan adalah hal-hal menfitnah. Hari ini berita baik buat ahli parlimen DAP yaitu Sarizan Johan. Jadi sahabat semua, saya ingin kongsikan kenyataan ataupun berita ini yang baru saja kita terima sebentar tadi, menyatakan bahawa Sarizan dapat injaksi sementara terhadap adun daripada Parti PAS. Jadi apakah berita ini sebenarnya? Intipati berita ini yang menarik saya kongsikan bersama dengan anda. Ahli Parlimen Bangi ya, Sarizan Johan menfailkan saman terhadap adun Sungai Ramal Rafi Aisafi Ngah kerana mendakwa difitnah dalam 2 majlis Perikatan Nasional. Ahli Parlimen Bangi itu mendapat injaksi interim terhadap adun PAS Safinga bagi menghalang pengulangan kenyataan yang menjadi asas saman fitnah oleh wakil rakyat DAP itu. Sarizan yang juga ahli jawatan kuasa tertinggi pusat DAP berkata, Mahkamah Tinggi membenarkan permohonannya untuk injaksi terhadap adun Sungai Ramal sehingga kes saman sivil itu selesai. Injaksi itu melarang Safi ya adun PAS ini dan mana-mana akaun media sosial bawah kawalannya daripada mengulangi kenyataan fitnah terbabit. Kes ini ditetapkan untuk dibicarakan pada 14 dan 15 November tahun ini di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, katanya dalam satu hantaran di X. Pada Julai tahun lalu, Sarizan menuntut permohonan maaf daripada adun PAS ini, Safi, kerana dikatakan menfitnahnya dalam 2 majlis Perikatan Nasional. Safi yang juga dipertua PAS Bangi menafikan menfitnahnya dan menyatakan kesediaan menyelesaikan kes itu di mahkamah. Sarizan menfailkan saman itu pada Ogos tahun lalu sebelum Safi memenangi kerusi Sungai Ramal pada PRN Selangor yang berlaku baru-baru ataupun tahun lalu, sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada ahli parlimen Bangi ya, pemimpin daripada Pakatan Harapan ini khususnya Parti DAP kerana mendapat injaksi sementara ya terhadap pemimpin PAS yang dikatakan menyebarkan ataupun membuat tuduhan fitnah yang tidak berasas dan juga tidak mempunyai bukti. Namun dilakukan juga oleh Pesuruhjaya PAS Perak Bangi ini. Bukan Perak ya, Pesuruhjaya PAS Bangi Selangor. Jadi tahniah sekali lagi dan kita harap ya dalam perbicaraan yang bakal diadakan pada bulan November ini ya kemenangan berpihak pada kebenaran. Jadi supaya satu-satu pemimpin daripada PAS ini, walaupun kita tahu mereka banyak duit kerana mereka kalau kalah saman fitnah pastinya ya tin melo itu akan diedarkan untuk memungut untuk membayar saman fitnah dan sebagainya. Jadi sahabat semua, apa pandangan anda? Adakah benar PAS ini kaki fitnah? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Dan satu lagi yang saya ingin kongsikan bersama dengan anda semua sebelum saya akhiri adalah hari ini Mahkamah arah ISPRM kemuka kenyataan Datuk Seri berhubung 4 tuduhan rasuah. Kes ini menyebut ya nama ketua pembangkang iaitu Hamzah Zainuddin. Jadi mari kita ikuti kenyataan media ini. Menarik ya, kenapa apa sangkut paut dengan Hamzah Zainuddin dalam kes ini. Jadi mari kita ikuti kenyataan media ini yang saya petik daripada Malaysia Kini menyatakan Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini membenarkan permohonan semakan oleh seorang pengarah syarikat untuk meminta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mengemukakan kenyataan bertulis baru mengenai fakta-fakta yang memihak kepada pembelaannya berhubung 4 pertuduhan rasuah yang dihadapinya. Datuk Seri Sim Chu Tiam berumur 54 tahun menghadapi 4 pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah RM15 juta untuk mendapatkan projek daripada sebuah agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dan ketika itu kita tahu
Ya, perkara sebenarnya ini berlaku ketika Kerajaan Perikatan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri, menterinya pada ketika itu adalah Ketua Pembangkang hari ini. Dan menurut SIM, fakta yang memihak kepada pihak pembelaan ialah beliau didakwa di mahkamah sebelum ISPRM merekodkan kenyataan bekas Menteri Dalam Negeri, iaitu Hamzah Zainuddin yang namanya disebut dalam pertuduhan. Selain itu, SIM juga mendakwa bahawa kenyataan amaran yang direkodkan oleh ISPRM pada 16 dan 28 Februari tahun lepas tidak menyokong pertuduhan rasuah terhadapnya. Jadi Hakim K. Muniandi dalam penghakiman mengarahkan agensi anti rasuah berkenaan memberikan kenyataan itu selepas mendapati terdapat fakta yang memihak tertuduh yang perlu didedahkan oleh pihak pendakwaan kepada tertuduh sebelum perbicaraan yang menyediakan pendedahan pra perbicaraan supaya tertuduh mempunyai kekuatan yang sama dengan pihak pendakwaan dalam perbicaraan. Fakta yang memihak itu sama sekali tidak menjejaskan budi bicara pendakwaan oleh pendakwa raya dan tidak melarang kuasa penyiasatan ISPRM. Kuasa penyiasatan ISPRM tidak terhad sehingga perbicaraan selesai kerana mungkin terdapat keadaan tidak dijangka yang memerlukan dan mengesahkan siasatan tambahan. Sehubungan itu, tertuduh telah mengalami ketidakadilan di sisi undang-undang katanya yang sepatutnya diperbetulkan oleh mahkamah ini yang menjalankan bidang kuasa penyeliaan, iaitu mematuhi dan memastikan undang-undang seperti dalam Seksyen 51E dalam kurungan 1 dalam kurungan C Kanun Prosedur Jenayah CPC digunapakai dengan betul katanya. Dengan itu, mahkamah membenarkan permohonan semakan oleh tertuduh dan responden. ISPRM diberikan tempoh 14 hari untuk mematuhi perintah itu. Tertuduh diwakili Peguam Datuk Hisham T. Potiek, Law Willock dan Ki Wei Leon. Manakala pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Asma Ahmad, Rashidah Murni Azmi dan Muhammad Ashraf Muhammad Tahir. Ya, pada 4 Julai 2023, SIM memfailkan permohonan semakan di bawah Seksyen 51E CPC untuk pihak pendakwaan memberikan kenyataan bertulis baru mengenai fakta yang memihak kepada pembelaannya selepas Hakim Mahkamah Seksyen Rozina Ayub pada 27 September menolak permohonan SIM untuk mengarahkan pihak pendakwaan mengemukakan kenyataan fakta yang bertulis yang baru itu. Perbicaraan kes itu akan ditetapkan selama 10 hari dari 6 hingga 10 Mei dan 13 hingga 17 Mei tahun 2024 ya, 2 bulan dari sekarang, dan pihak pendakwaan akan memanggil 20 saksi untuk memberi keterangan. Pada 10 Mei 2023, SIM didakwa meminta rasuah RM15 juta daripada Hep King Hong, pengarah urusan Asia Coding Center Sdn Bhd melalui Syed Abu Safran Syed Ahmad sebagai dorongan kepada Hamzah untuk menganugerahkan projek kepada syarikat berkenaan. Dia juga didakwa atas 3 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM15 juta daripada individu sama sebagai dorongan untuk Hamzah melakukan perkara sama. Nama Hamzah disebut. Jadi kesalahan itu didakwa dilakukan di 2 lokasi berbeza pejabat SAS Holding dan tempat letak kereta di Solaris Jalan Utama 1 di Kuala Lumpur antara Jun dan Julai 2021. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E dalam kurungan B Akta ISPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24 dalam kurungan 1 Akta sama yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah suapan atau 10.000 yang mana lebih tinggi jika disabit kesalahan. Wow, ini dia sahabat-sahabat semua. Ya, individu ataupun nama Hamzah Zainuddin sekarang ini sebagai Ketua Pembangkang ya disebut-sebut dalam kes ini. Apa kaitannya? Menarik untuk kita update dari masa ke masa sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Tapi sebelum itu, sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan berkaitan dengan 2 isu ini, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapak pun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopper Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.